Ubat gigi Zaitun membantu nafas lebih segar dan gigi lebih putih. Ubat gigi Zaitun untuk seisi keluarga. Zaitun, gunakan tanpa was-was. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 19 Disember 2023 bersama saya Kimilia Nur Azlan. Dalam kejadian yang disifatkan jarang berlaku, pemimpin DAP Lim Kit Siang berkata dirinya bersetuju dengan Dr. Mahathir Mohamad. Ia selepas Mahathir berkongsi pendapatnya mengenai Perdana Menteri bukan Melayu dengan berkata, melainkan orang Melayu menerimanya, keadaan akan kekal status quo. Kit Siang yang sedang disiasat polis kerana membangkitkan senario tersebut mengulangi bahawa dia sendiri tidak menjangkakan seorang Cina Malaysia atau India Malaysia akan menjadi Perdana Menteri untuk 100 tahun akan datang. Sebelum ini, Mahathir berkata walaupun Perlembagaan Persekutuan tidak merujuk kepada kaum atau agama berhubung individu yang boleh menjadi Perdana Menteri, dinamik perkauman akan menentukan kedudukan itu diterajui oleh seseorang daripada kaum majoriti. Sementara itu, Kit Siang kesal apabila penjelasannya mengenai peruntukan perlembagaan berhubung Perdana Menteri kepada pelajar Malaysia di Manchester, England bulan lalu telah dieksploitasi oleh pihak tidak bertanggungjawab. Kit Siang berkata ia dilakukan untuk meningkatkan rasa takut dan tidak selamat orang Melayu tentang masa depan yang ditambah pula dengan pembohongan, berita palsu dan ucapan kebencian secara tidak bertanggungjawab. Tambahnya, pembohongan yang tidak berprinsip dalam era media sosial membuatkan orang Melayu merasakan bahawa seorang Perdana Menteri bukan Melayu sudah dekat. Antara yang menggunakan hujah itu adalah Pengerusi Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin dan Ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal. Wan Ahmad Faisal menggesa Perlembagaan Persekutuan dipinda supaya hanya orang Melayu Islam sahaja boleh menjadi Perdana Menteri. Pemimpin DAP Perak Abdul Aziz Bari berpendapat bahawa orang Melayu mungkin mendapat manfaat dari pelaksanaan pilihan raya PBT jika dilakukan dengan betul dan bukannya kehilangan kuasa seperti yang dikatakan sesetengah pihak. Justru Aziz menasihatkan pemimpin Melayu yang mengeluarkan kenyataan menentang idea dicetuskan Tan Kok Wai baru-baru ini supaya berhenti menakutkan orang Melayu dengan ketakutan sedemikian. Pakar perlembagaan itu mengulas kenyataan ahli MKT UMNO Lokman Adam dan pemimpin Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal berhubung kenyataan mereka yang dilaporkan mengenai perkara tersebut. Aziz turut menasihatkan kedua-dua pemimpin terbabit supaya bangun dari terperangkap dalam masa lalu apabila menganggap semua orang mengundi mengikut garis perkauman. Jelas Aziz lagi, pelaksanaan pilihan raya PBT adalah satu cara untuk menangani aduan akar umbi mengenai perkara yang menjejaskan kehidupan seharian mereka. Aziz juga mengingatkan bahawa pilihan raya umum pertama pada 1955 berakar umbi daripada pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur yang diadakan 3 tahun sebelumnya. Kali terakhir Malaysia mengadakan pilihan raya PBT ialah pada tahun 1963 dan pusingan seterusnya yang sepatutnya diadakan pada tahun berikutnya telah digantung. Pergantungan sementara itu menjadi kekal pada 1976 apabila Parlimen meluluskan Akta Kerajaan Tempatan yang menyebabkan pilihan raya PBT dimansuhkan sama sekali dan hanya memperuntukkan pelantikan ahli Majlis Tempatan. PAS menggesa Perdana Menteri Anwar Ibrahim supaya mengawal dan menghentikan naratif beracun susunan cadangan pemimpin DAP berhubung pelaksanaan pilihan raya PBT dan isu Perdana Menteri bukan Melayu. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan berkata pihaknya memandang serius perkembangan terkini politik tanah air terutama melibatkan pemimpin veteran DAP iaitu Lim Kit Siang dan pengerusi DAP Wilayah Persekutuan Tan Kok Wai. Jelas Taqiyuddin berbeza dengan Kit Siang yang menyebut ucapannya hanya pernyataan fakta bukannya realiti dan tidak meletakkan caveat kepada gesaannya walaupun Menteri KPKT sebelum ini menegaskan di Parlimen pilihan raya PBT bukan keutamaan kerajaan pada masa ini. Sehubungan itu, Taqiyuddin dalam satu kenyataan menasihatkan Tan supaya lebih peka dan sensitif terhadap pendirian dan dasar kerajaan semasa. Ahli Parlimen Kota Baru itu berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Tan pada konvensyen DAP Wilayah Persekutuan Ahad lalu dan ucapan Kit Siang di England baru-baru ini. Tan yang juga bekas duta khas Malaysia ke China sebelum ini menggesa pilihan raya PBT dilaksanakan di ibu negara Kuala Lumpur.
Bagaimanapun, Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa semalam berkata banyak perkara asas perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum isu pelaksanaan pilihan raya PBT dibincangkan. Sementara itu, Taqiyuddin berkata dengan penguasaan hampir mutlak kerusi-kerusi parlimen di Kuala Lumpur oleh DAP, pilihan raya PBT mungkin akan menyaksikan etnik tunggal menjadi wakil. Menurutnya, PAS beranggapan kedua-dua kenyataan Tan dan Kit Siang jelas memotifkan pengukuhan kedudukan serta penguasaan DAP ke atas hala tuju dan perjalanan negara dengan mengabaikan budaya politik yang lebih waras, sederhana dan munasabah. Berita seterusnya, Ahli Parlimen Perikatan Nasional PN yang menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan sokongan mereka bukan kerana mengejar jawatan dalam Kabinet. Ahli Parlimen Labuan Suhaili Abdul Rahman sebaliknya berkata, sokongan mereka kepada kerajaan adalah kerana mahukan peruntukan bagi membantu rakyat. Sebelum ini, media melaporkan Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan berpendapat Ahli Parlimen PN yang sudah memberikan sokongan kepada kerajaan wajar diberikan tempat dalam Kabinet. Memetik laporan portal FMT, Suhaili menganggap kenyataan Taqiyuddin yang mempersoal ketiadaan Ahli Parlimen PN menyokong Anwar dalam Kabinet sebagai satu provokasi. Sementara itu, Suhaili menegaskan akan terus menyokong Perdana Menteri walaupun tidak diberi apa-apa jawatan demi kestabilan politik dan kebaikan rakyat. Anwar pada 12 Disember lalu mengumumkan anggota baru kabinetnya dengan membuat beberapa perubahan selain membawa muka baru termasuk Ahli Parlimen Kuala Selangor di Zulkifli Ahmad dan Ahli Parlimen Damansara Gobind Singh Du. Setakat ini, 5 Ahli Parlimen Bersatu sudah menyatakan secara terbuka menyokong kerajaan perpaduan diterajui Anwar. Ia dilihat mengukuhkan lagi penguasaan kerajaan di Parlimen sekaligus dilihat semakin menyukarkan usaha PN menjatuhkan kerajaan di luar pilihan raya umum. Dalam pada itu, polis sedang menyiasat penulis blog Wan Muhammad Azri Wan Deris berhubung video yang kelihatan membayangkan Anwar Ibrahim menghidap AIDS. Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Rusdi Muhammad Issa berkata video yang bertajuk Dato' Sri Anwar Ibrahim, Penyakit Misteri Tiada Penawar AIDS adalah memfitnah Perdana Menteri. Justru itu, Rusdi dalam satu kenyataan mengingatkan orang ramai bahawa tindakan tegas tanpa kompromi akan diambil terhadap pihak yang menggunakan platform media sosial untuk mengulas atau memanipulasi isu sehingga menyentuh ketenteraman awam, prinsip moral dan fitnah. Malaysia kini tidak dapat memastikan kandungan video itu kerana halaman YouTube Wan Muhammad Azri dan rakaman berkenaan tidak lagi boleh diakses setakat ini. Bagaimanapun, terdapat rakaman video di TikTok dan catatan oleh Wan Muhammad Azri yang dikenali sebagai Papa Gomo dan kini Sir Azri pada media sosial X yang mendakwa Anwar dihukum kerana tuduhan homoseksual. Ni aku punya pendapat lah. Aku dah cek dari 3 hari lagi, aku dah borak dengan cikgu. Aku dah cek macam-macam dah. Memang penyakit ni memang rare lah. Memang rare penyakit ni. Jadi aku terlintas satu benda lah. Dia ni akan memalukan diri dia sendiri. Nama dia tu sendiri akan memalukan diri sendiri. Nama dia tu akan memalukan diri sendiri. Orang panggil Anwar Ibrahim ni DSAI. Datuk Seri Anwar Ibrahim, DSAI. Cuba kita susun balik. Apa lagi perkataan yang kita jumpa daripada DSAI? DSAI, susun balik. Cuba susun balik. Apa lagi perkataan yang kita jumpa? Itulah dia. Aku rasa itulah. Sebab itu aku bagi tahu Anwar ni kejatuhan yang amat dahsyat, kemaluan yang memalukan dan penampilan yang tak dapat diubah. Sebab itulah dia cuba tutup tapi tak boleh ubah. Tak boleh. Dan sebab tu dia pakai baju Melayu setiap masa sebab badan dia bengkak-bengkak. Dekat leher bengkak, dekat badan dia aku tak tahu Allah Alam macam mana bengkak dia kan. Anwar telah didakwa di mahkamah atas tuduhan liwat 2 kali tetapi sabitan dalam kes pertama dibatalkan oleh Mahkamah Persekutuan pada 2004 manakala dia telah diberikan pengampunan penuh pada 2018 berikutan sabitan kedua. Anwar yang mengekalkan pengakuan tidak bersalah berkata pengampunan penuh itu diberikan kerana terdapat pelanggaran prinsip keadilan dalam kesnya.
Sementara itu, Rusdi berkata Wan Muhammad Azri disiasat mengikut Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil kerana berkelakuan menghina, Seksyen 504 Kanun Keseksaan kerana menghina dengan sengaja untuk menceroboh keamanan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Sementara itu, Anwar Ibrahim melahirkan rasa sedih atas kehilangan bekas Presiden Majlis Peguam Malaysia, Sulaiman Abdullah yang meninggal dunia semalam. Anwar menerusi hantaran di Facebook mengakui bahawa Allahyarham Sulaiman bukan hanya seorang peguam, malah sahabat akrab yang bersamanya dan keluarga pada tahun-tahun gelap serta getir. Mengakui agak terkesan menerima berita sedih itu ketika masih berada di Tokyo, Anwar mendoakan keluarga Allahyarham diberi kecekalan yang ampuh dan diampun segala dosanya serta diberi tempat istimewa di sisi Allah. Sementara itu, Anwar berkata fikrah dan nurani Allahyarham Sulaiman yang teguh kepada prinsip keadilan dan hak asasi manusia tidak dapat disangkal oleh sesiapa. Anwar kini berada di Tokyo sejak 15 Disember lepas bagi menghadiri sidang kemuncak peringatan ASEAN Jepun selain sidang kemuncak komuniti sifar MEC Asia. Allahyarham Sulaiman pernah menjadi Presiden Majlis Peguam Malaysia dari 2000 hingga 2001 selain banyak terlibat dalam kes berprofil tinggi. Antaranya mengetuai pasukan pendakwaan dalam perbicaraan kes SRC International Sedang Berhad yang melibatkan bekas Perdana Menteri Najib Razak pada 2018. Selain itu, Allahyarham juga terlibat dalam pasukan pembelaan membabitkan kes liwat Anwar serta krisis perlembagaan Perak susulan penyingkiran bekas Menteri Besar Perak Muhammad Nizar Jamaluddin pada 2009. Allahyarham Sulaiman meninggal dunia pada petang Isnin semalam dalam usia 77 tahun dan disahkan oleh anak lelakinya Huzair Sulaiman. Dalam perkembangan lain, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli membuat cabaran terbuka kepada para pengkritiknya untuk berdepan dan membakarnya dalam sebuah podcast. Ia selepas cabarannya sebelum ini yang ditujukan kepada seorang pembenggaruh pro-PN tidak disambut. Pempengaruh itu yang menggunakan nama YB Viral menolak undangan Rafizi untuk muncul di podcast tersebut selepas pendakwa cabaran debat yang diutarakannya telah ditukar kepada sesi soal-jawab. Mengulas perkara itu, Rafizi menyangkal tindakan YB Viral yang membezakan antara debat dan sesi soal-jawab kerana menurut ahli Parlimen Pandan itu, podcast hanyalah merupakan platform. Terdahulu, Rafizi berkata undangan terhadap YB Viral itu adalah peluang untuk kedua-dua pihak berkongsi pandangan dan fakta kepada orang ramai. Dalam hantaran hari ini, Rafizi berkata alasan yang dikemukakan YB Viral untuk menolak undangannya telah membantu hasratnya untuk menunjukkan watak sebenar aktivis Maya Pembangkang. Selepas undangannya ditolak, Rafizi berkata dia kini mahu membuka peluang kepada mana-mana pihak yang ingin berdepan dengannya, sama ada ahli akademik, penyokong kerajaan atau orang awam. Namun, Timbalan Presiden PKR itu berkata sasaran utamanya tetap kepada aktivis Maya pro Pembangkang yang menurutnya banyak memainkan dakyah. Episod pertama podcast berjudul Yang Bakar Menteri dijadual pada 8 Januari depan. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Kemilia Nur Aslan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.